Leha minta maaf, ampunkan abang Leha. Dah, Leha maafkan. Alhamdulillah. Lama dah abang minta maaf ni. Leha pun lama maafkan abang. Abang dah kahwin lama Leha, lagi seorang. Kamu dah maafkan, alhamdulillah. Suami dia nama Tesco. Seorang lagi Tesla, dia Tesco. Saya dari Johor, Ustaz. Ya, ada hajat apa bang? Saya nak minta maaf. Saya mengata banyak pada Ustaz. Ustaz ampunkan saya Ustaz. Baik, saya pun minta maaf. Sama-sama kita minta maaf. Dah, saya tak tanya pun apa yang abang buat pada saya. Tak payah tanya, lantak dia lah. Tak rugi apa pun kita. Nanti kalau kita ambil tahu, bergaduh pula. Ketika Nabi mula-mula mendapat wahyu di Gua Hira, ayat yang semua kita ingat. Surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Daripada ayat 1 tu sampailah beberapa ayat selepasnya, maka Nabi balik ke rumah Siti Khadijah dalam keadaan menggigil. Takut Kak Lehau datang malaikat, mai peluk dia, mai ajar dia, duduk dalam gua tu. Kita tak kena peluk pun kita takut. Ada orang nampak lembaga lintas depan rumah dia pun dia takut. Biasalah manusia ni takut. Nabi Muhammad dipeluk, diajar dan disuruh baca. Nak baca apa? Baca. Maka diajar oleh Jibril alaihissalam. Maka baliklah baginda ke rumah baginda di Mekah tu dalam keadaan menggigil. Dan bila Siti Khadijah mendapati Rasulullah dalam keadaan takut, apa yang Siti Khadijah sebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan yang saya muliakan, Rasulullah ada rumah. Tapi Rasulullah dia rindu pada Kaabah. Tapi di depan Kaabah tu banyak berhala. Beratus-ratus berhala diletakkan di sekeliling Kaabah. Dan orang yang bertawaf pada masa itu di depan Kaabah, keliling Kaabah tu pula bersiul, bertepuk tangan dengan memakai pakaian yang menjolok mata. Rasulullah ni hati bersih, jiwa bersih. Dia bukan boleh tengok benda-benda tu. Dia bukan macam setengah daripada kita ni. Lagi seksi, lagi tengok. Siap beli teropong lagi, habuan nak tengok. Sanggup pergi tepi pantai, nak tengok orang putih duduk bersidai. Nama dia Dugong. Sanggup teropong tu. Hati yang bersih, dia tak mau tengok benda-benda tu. Tapi Nabi ni teringat pada Kaabah. Nak tawaf, nak sembahyang semua. Akhirnya Nabi bawa diri duduk di atas Gua Hira. Daripada Gua Hira tu Nabi nampak Kaabah. Di sini ada orang yang mengutuk Rasulullah. Dia kata contoh seorang bapa dan suami yang baik bukan Nabi Muhammad. Sebab meninggalkan anak-anak dan isteri. Dia duduk di atas gua, dalam gua, anak disuruh isteri jaga. Ini bukan suami yang baik. Sampai hati dia kata kat Rasulullah. Jadi kita tanya dekat dia, bagilah contoh suami yang terbaik itu siapa? Kalaulah ada orang lain lebih baik pada Nabi Muhammad, kabarlah. Kami nak tengok siapa? Ada yang kata ada Nabi Muhammad bukan contoh yang baik, meninggalkan anak-anak di rumah, isteri jaga. Suami apa macam itu? Dia orang Perak ke Ustaz? Tidak. Ada cakap macam selain Perak je, translate. Tuan-tuan yang saya muliakan. Siti Khadijah ni perempuan paling kaya. Orang kaya, orang hebat di Mekah.
Dia ada pembantu-pembantu dia. Bukan dia tinggalkan Khadijah tu melarat bapa kedana. Satu. Yang kedua, anak-anak Rasulullah yang laki-laki yang kecil-kecil dah mati. Mana ada anak kecil? Dah besar dah anak Rasulullah. Yang laki-laki mati dah, umur berapa hari lahir mati. Yang ketiganya, keredaan daripada isteri. Yang keempat, bukan saja-saja Nabi duduk situ. Allah gerak. Dengan sebab Nabi duduk di situ, turunlah wahyu. Dengan sebab pengorbanan daripada isteri, dapatlah wahyu. Khadijah pun jadi perempuan yang masuk syurga. Di antara 4 penghuni syurga. Wanita. Asyah isteri Fir'aun. Fatimah binti Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid. Maryam, mak Nabi Isa. 4 orang ni. Dia bukan bantah pun lelaki dia pergi. Tak ada masalah apa. Tu hak suami kerja kat pelantar minyak. Hang tak komplain tak? Suami pergi kerja askar 6 bulan di Bosnia tu, hang tak komplain tak? Nabi Muhammad naik atas gua, duduk dalam gua, dapat wahyu, hang komplain. Ini orang zaman sekarang. Bila dapat, dia balik ke rumah tuan-tuan. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid faqala zummiluni zummiluni zammiluni zammiluni. Bila balik ke rumah dalam keadaan ketakutan tadi, masuklah dia, berjumpalah dia Khadijah binti Khuwailid, faqala zammiluni zammiluni. Zammiluni. Selimutkan aku, selimutkan aku. Tak ada pula Siti Khadijah tu komplain. Kalau kata Siti Khadijah tu tak suka, suami balik duk ketak-ketak-ketak, dia akan kata, rumah ada gatal tidur dalam gua. Dia kena peluk dengan siapa tak tahu, dah balik ketak-ketak-ketak. Itulah. Itu bini yang tak reda. Adakah Siti Khadijah cakap macam itu pada Rasulullah? Tidak. Nabi kata, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Dia takut sejuk. Tak apa benda mai peluk dia ni. Maka, fazammaluhu hatta zahaba anhu raw'un. Maka Siti Khadijah pun peluklah dia, selimutlah dia, sehinggalah hilang gementarnya. Inilah dia tuan-tuan, satu perempuan yang sangat Rasulullah cintai. Tak menyakitkan hati Rasulullah, tak mengata apa pada Rasulullah, malah dia mententeramkan suami dia. Jadi akak-akak tiru Siti Khadijah. Tenteramkan suami akak-akak. Jangan bila suami itu gabra, itulah. 6 kali diulang. Orang dah cakap, jangan pergi degi. Itulah, kata dia. Sabarlah kak, tiru Siti Khadijah. Diselimutkannya Rasulullah, ditenteramkannya Rasulullah. Lalu, tuan-tuan yang saya muliakan, faqala sallallahu alaihi wasallam li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Laqad khashitu ala nafsi. Maka dia kata kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi kata kepada Siti Khadijah, dia kata apa? Sesungguhnya aku takut atas diri aku. Dah tenang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakap pada Khadijah, aku ni takut atas diri aku. Apalah jadi dekat aku ni, makhluk apa ni main ajar pada aku ni.
Di sinilah tuan-tuan kata-kata yang saya nak bawa pada tuan-tuan. Mudah-mudahan hijrah kita pada kali ini Allah Ta'ala bersama dengan kita. Kata Siti Khadijah kepada Nabi SAW, kata apa Siti Khadijah ke atas Nabi? Kata Siti Khadijah, kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ada beberapa benda yang diperbuat oleh Nabi SAW dan Siti Khadijah cakap kepada Nabi SAW. Kalla, wallahi, sama sekali tidak. Demi Allah, sama sekali lah Allah Ta'ala itu tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya, wahai suamiku. Selama-lamanya Allah tidak akan menghinakan engkau, wahai Rasulullah. Ini dia tuan-tuan. Jadi kalau kita nak Allah tidak menghinakan kita, kita kena tiru apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita takut tuan-tuan, apalah makna kita hidup dalam dunia tapi kalau Allah hinakan kita. Allah tak sayang pada kita, Allah tak redha pada kita, Allah benci pada kita. Apa makna hidup? Harta dapat, kemewahan dapat, kesenangan dapat, tapi redha Allah tak dapat. Banyak tuan-tuan orang yang dapat macam-macam. Orang yang tak pernah sujud pada Allah, duit berbilion. Orang yang tak pernah sembahyang subuh, beratus juta duit dia. Orang yang tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah buat haji, hidup senang lenang. Kereta beratus buah, jet peribadi ada, rumah beratus juta. Siap kolam renang, tempat landing helikopter semua ada. Tapi tak semayang, tak beriman pun. Yang kita ni tiap-tiap hari semayang. Duduk pakai Honda Cup C70. Lampu signal tak ada sebelah. Susah. Bilik mandi pun tak ada tiles. Rumah tak ada aircon. Peti ais ada. Bila buka, terbuka semua sekali. Nak tutup, tutup semua sekali. Lah susah yang hidup pakcik ni. Tapi semayang rajin. Hidup pula susah. Yang tak semayang tu pula senang lenang, sihat walafiat, kaya, duit banyak, ada boat sendiri, ada jet sendiri. Oi, kapal persiaran pun ada. Mewahnya hidup. Jam saja 5 juta. Sebiji jam 5 juta. Kereta 10 juta harga. Kita lah, duk ada kereta kanci. Wiper pun rosak. Bila hujan bawa kereta, tangan jadi wiper. Punya miskin hidup, tuan-tuan. Apa makna kaya kalau Allah tak redha? Tapi kalau kaya, Allah redha, nah bagus. Kalau susah sekalipun, Allah suka, bagus. Yang penting ialah mencari keredaan Allah. Liwajhillah. Maka, hijrah kita kali ni, kita nak apa, tuan-tuan? Ini nama dia air mineral Gau. Ada satu botol. Tiap-tiap hari diminum, tiap-tiap hari diminum. Setitik, setitik, setitik diambil. Dah 20 tahun dah. Agak-agak berapa titik lagi tinggal. Umur kita ni Allah bagi 70 tahun. Tapi kita tak tahu 70 tahun. Tiap-tiap hari diambil. Kita dah habiskan umur kita. Agak-agak baki tinggal berapa? Baki umur kita ni berapa tinggal, tuan-tuan? Sehari? 10 hari? Tak tahu. Anak murid saya hari apa hari tu meninggal. Langgar lori. Allahu Akbar. Naik motor. Muda lagi. Baru habis sekolah. Sambung belajar. Aksiden dengan lori. Kemarin dulu saya nak datang ceramah. Pagi.
Satu motor dekat highway langgar lari, pecah kepala. Hancur kepala. Sampai sekarang duk terbayang. Dia tak tahu pun dia nak naik highway tu. Itulah kali terakhir dia naik highway. Tak tahu. Tahu tuan-tuan, malam ni kali terakhir kita main masjid. Kita tak tahu. Jadi apa yang kita nak buat? Umur yang berbaki ni mencari keredaan Allah. Supaya nanti Allah Ta'ala sebut kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah suruh kita masuk syurga dengan keadaan Allah redha. Nak apa lagi? Sebab ada manusia yang tak pernah puas dengan dunia. Ada yang dah kaya, nak kaya lagi. Ada yang berharta, nak harta lagi. Ada yang dah berkuasa, nak lagi kuasa. Celek-celek mata ya, nak kuasa, nak harta, nak tahta. Segala tahta dia minta. Oh, tak tahu tuan. Maka yang kita nak sekarang ni tuan-tuan, aku nak Allah redha pada aku. Bila duduk dalam kubur nanti Allah redha, mati nanti Allah redha, dibangkitkan semula Allah redha. Mudah-mudahan kita boleh masuk syurga. Jadi macam mana nak dapat keredaan Allah supaya Allah tidak menghinakan kita selama-lamanya? Ambil yang Nabi SAW buat. Apa dia? Yang pertama kata dia, kerana sesungguhnya engkau menyambung silaturrahim. Nombor 1. Siti Khadijah kata dekat Rasulullah, Allah tak akan hinakan engkau selama-lamanya. Sebab apa? Sebab engkau menyambung silaturrahim. 1. Nombor 2, kata Siti Khadijah, kerana engkau memikul bebanan orang yang susah. Yang ketiga, kerana kau menolong orang yang tidak ada. Yang keempat, kerana engkau memuliakan tetamu. Dan yang kelimanya, kerana engkau menolong atas kebenaran. Maka tuan-tuan, kalau kita nak Allah Ta'ala muliakan kita, Allah Ta'ala tidak menghinakan kita, kita kena buat macam mana yang Nabi SAW buat. Kita ambil 5 perkara ni, perlahan-perlahan kita amalkan. Mudah-mudahan Allah redha pada kita. Yang pertamanya ialah wasilul arham. Sambung silaturrahim. Dah berapa hari dah kita ni Muharram dah. Bukan kita Muharram, habis Muharram dah. Nak masuk Rabiul Awal dah. Tapi tak cakap lagi dengan orang sebelah. Dengan orang sebelah rumah, tak tegur lagi. Dengan abang, tak cakap. Dengan kakak, bergaduh. Dengan anak, tekak. Dengan mak, benci. Dengan bapa, tak suka. Dengan orang masjid, semayang, satu saf, bersalam, tak nak. Kenapa? Dia belah lain, saya belah lain. Dia bendera lain, saya bendera lain. Bodoh tu. Pasal bendera tak nak cakap tu nama dia bodoh. Bacalah bendera tu boleh tolong hang dalam kubur. Agama lagi penting daripada parti. Kenapa meletakkan politik lebih penting pada agama? Hari ini orang letakkan politik lebih pada agama ni. Saya takut tak? Benci-membenci kerana politik. Mengata kerana politik. Boikot kerana politik. Adakah itu ajaran agama? Yang Nabi suruh sambung silaturahim. Politik tak ada zaman Nabi macam sekarang. Tapi tak ada pula orang kata bid'ah itu. Yang baca kunut pula bid'ah. Pelik zaman sekarang ni tuan. Sampai mati tak tegur siapa. Sehinggalah mati orang tu, dia sebut pada muka. Yang dia ajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padan muka. Kata dia. Hilang seorang pengundi elok. Kata dia. Astaghfirullahalazim.
Kemudian kita mengadu ekonomi jatuh, kita mengadu duit turun, kita mengadu kerja tak ada, kita mengadu banjir sampai, kita mengadu telur tak ada. Orang tanya pada saya, Ustaz, macam mana Ustaz, telur tak ada? Telur tak ada, pasal ayam tu dia makan pil pencegah kehamilan. Maknanya Allah tak jaga kita. Sebab tu tuan-tuan, jom. Politik itu hak tuan-tuan. Tuan-tuan nak pangkah siapa tu, masalah tuan-tuan. Tapi jangan sampai putus silaturahim. Biar kampung kita ni nama kampung tebal. Tapi bukan tebal dengan kebencian. Tebal dengan kasih sayang. Bukan tebal dengan boikot-memboikot. Tapi tebal dengan kerjasama. Bukan tebal dengan permusuhan, tapi tebal dengan kasih sayang. Kalau nak supaya Allah Ta'ala tidak menghinakan kita. Mana-mana ada orang yang mengajar boikot. Tolak deh. Tambah-tambah dia pula orang luar. Main mengajar, bawa permusuhan pada kita. Oh, saya orang Ipoh. Main mengajar, bawa tuan-tuan permusuhan. Tuan-tuan angkat saya dengan kursi-kursi ni, tuan-tuan lontar kat luar tu. Balik Ipoh kamu. Jangan biarkan sampai Allah menghina kita. Saya takut tuan-tuan, Allah menghina ni macam-macam. Macam-macam bentuk penghinaan Allah bagi pada kita. Allah hinakan bangsa kita. Kadang-kadang sampai nak cakap soal agama pun takut-takut. Nak baca hadis Nabi pun takut-takut. Hina tu. Bila nak sebut hadis Nabi. Duk hype banyak pula dah. Bukan Jepun pun yang duk hype. Kalau Jepun lain. Jepun lain. Pancung kepala kita. Penghinaan terhadap kita akan berlaku. Apabila kita tidak menyambung silaturahim. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jom kita sambung silaturahim. Sebab Nabi kata apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang putus silaturahim. Saya nak syurga. Saya nak syurga. Kalau tuan-tuan tak mau syurga, tu pulang. Tapi saya nak syurga. Sebab kalau tak masuk syurga, satu je tempat kita kena masuk. Nama dia neraka. Kalau di dunia, kita ada pilihan. Tuan-tuan, kalau rasa tak mau duduk kampung tebal, pindahlah kampung nipis. Bukannya susah. Kalau rasa-rasa tak mau makan, puasa. Rasa-rasa tak nak minum air gau, tuan-tuan boleh minum air lain. Rasa-rasa tak nak pakai baju batik, pakai jubah. Rasa-rasa tak nak pakai seluar, pakai kain pelikat, apa masalah. Rasa-rasa tak nak Toyota, ambil Honda. Tak nak Proton, ambil Pro 2. Apa masalah? Simple. Nak pakai songkok hitam boleh, nak pakai songkok putih boleh, kopiah boleh, terpulang. Tak pakai langsung pun boleh. Nampak tak? Tapi kalau di hari kiamat tak masuk syurga, macam, tak apa Ustaz. Tuhan, tak masuk syurga pun tak apalah. Hantar balik saya ke Pahang. Ada ikan patin. Tak boleh balik bang. Tak boleh balik dah. Tu yang kita duk baca dalam Al-Insan, kita duk baca dalam As-Sajdah, tiap-tiap hari Jumaat tu. Duk dengar bunyi neraka tu, duk nampak tu. Tuhan, hantarkan kami balik. Nak buat apa? Nak buat apa balik ke dunia? Kami nak buat baik balik, tak nak gaduh-gaduh dah. Kami nak semayang, tak nak tinggal semayang dah. Hentikanlah. Hari ini bukan hari ibadat. Hari ini Yaumul Jaza', hari pembalasan. Dulu waktu hidup dalam dunia, disebut dah ibadat, kamu tolak. Dah disebut dah sambung silaturahim, kamu bantah. Nah, sekarang dah nampak neraka, kamu nak balik semula. Sorry, Mat. Sebab tu, tuan-tuan, kita nipiskan ego kita.
berikan kemaafan. Sebab sifat orang bertakwa ialah wal afina 'anil nas. Berilah maaf pada orang lain. Itu sifat orang bertakwa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan? Allazina yunfiquna fis sarra' wad dharra' wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tak kena kat ustaz tak apa lah. Ustaz ingat senang nak bagi maaf. Dia buat apa? Dia langgar belakang kereta saya. Kereta saya pula baru beli semalam ustaz. Habis. Kenapa kereta awak? Diliwatnya kereta saya. Plastik pun tak koyak lagi ustaz. Senang-senang dia datang minta maaf kata dia. Sudahlah. Benda dah berlaku. Senang kat ustaz. Saya pun beli kereta Honda Accord. Baru pakai 2-3 hari, tengah bayar tol, kereta Toyota langgar saya. Toyota lama, LE punya lama, keras ke matu. Waktu tengah bayar tol, kurban kata, faham ni. Rupanya kereta saya kena lewat. Astagfirullahalazim. Saya keluar. Cik, kenapa langgar kereta saya? Minta maaf cik, saya nak tekan brek, tertekan minyak. Oh. Tak ada pula saya kata bodoh, mata buta, sewel, biol, bahlul. Tak payah. Jom kita ke balai, report. Dah, selesai masalah. Report. Pergi hantar kat bengkel, selesai masalah. Sayang ustaz, plastik belum buka. Kereta saya pun plastik belum buka. Baru beli ustaz. Saya pun baru beli 2-3 hari. Tak berjalan, baru balik ceramah. Habis report polis, dia datang jumpa saya. Minta maaf nak tanya, ni Ustaz Kazim ke? Ya, Ustaz Kazim. Mak saya minat pada Ustaz. Habis minta. Dia kata lagu tu. Tak jadi nak marah apa nak. Cubalah saya tak sabar. Saya kata dekat dia, bodoh, langgar. Mesti dia cerita kat mak dia. Mak, saya langgar kereta Ustaz Kazim. Dia kata saya bodoh, mak, kata dia. Lagi, dia kata mak ke hijau, kata dia. Astaghfirullahalazim. Sebab tu, tuan-tuan, Allah kata, sabar wal afina 'anil nas. Berikan kemaafan. Sudah. Sifat orang beriman, hilang sesuatu, rosak sesuatu, tak dapat sesuatu. Ya Allah, kau gantikanlah yang lebih baik daripada yang hilang, yang rosak, yang tak dapat. Simple, tuan-tuan. Dunia, ya. Berapa ramai tuan-tuan yang ingat benda ni. Benda berlaku tahun 69, tahun 70 punya bergaduh. Sampai sekarang tak nak sambung silaturahim. Ada kes yang saya jumpa tuan-tuan, dia tak boleh mengucap. Waktu sakit, duk aja mengucap dah, mengucap. Tak boleh. Tapi tak mati-mati dah. Apa masalah hamba Allah ni? Rupanya, pembahagian pusaka, harta, dia buat dengan tak adil. Dia rabuk, dia ragut semua harta, dia bagi sikit dia kat adik dia. Adik dia kata, aku tak halal dunia akhirat. Mulai hari ni, aku tak mengaku apa semua. Kat bergaduh pasal harta. Aku takkan pijak rumah hang. Tanah hang ni aku tak pijak. Ui, sumpah pula. Pergi rumah adik dia, minta maaf. Panggil dia, abang dia Nazak ni. Susah sangat nak mati ni. Dia kata, aku dah sumpah tak mau pijak tanah dia. Kalau pijak, saya makan sumpah. Lalah orang usung adik dia. Pasal tak pijak tanah. Usung tak lepas itu. Aku maafkan kamu. Aku halal dunia akhirat. Baru boleh ngucap. Ini cerita betul. Aduh, masalah harta. Sebab tu abang-abang, harta, bagi elok-elok. Pusaka, Allah Ta'ala dah tentu elok-elok dah. Bagi elok-elok. Jangan duk tipu. Waktu mak sakit, kita ambil borang, suruh mak sign, cop jari. Mak, sekarang geran nak tukar warna lain, mak. Dulu warna hijau, sekarang warna kuning, mak, kata dia. Mak tu sakit, ya kah. Mak pun cap, apa tukar nama dia? Bila dah mak meninggal, adik-beradik tanya, ni tanah ni mana geran, tanah ni? Tanah tu mak dah bagi pada abang. Waktu mak sakit, mak bagi pada abang, sebab abang yang jaga mak. Bila mak bagi? Itulah korang tak tahu. Waktu mak sakit, mak dah tukar nama.
Tanya pula, mana rantai mak, rantai labuh mak, mana? Rantai labuh mak dah bagi pada Kak Long kamu. Pasal Kak Long kamu ni yang nunggu mak di hospital. Jadi dia buka, dia bagi pada Kak Long. Ada saksi dah abang? Tak ada saksi lah, dia mau berdua. Tu dia tuan-tuan. Ni punya kes. Jaga-jaga tuan-tuan hari ni. Kadang-kadang kita tak ambil berat tentang pusaka. Kita kata pinggan mangkuk bukan pusaka. Mak mati, pak mati, tinggal pinggan mangkuk. Pinggan, periuk, mangkuk, hayun, semua dia tinggal. Bila mati, kita tak anggap itu pusaka. Kita ingat emas, duit, saham, tanah, rumah, kereta, motor, itu pusaka. Itu pinggan kelorok, pinggan akopal, itu pun kena pusaka Kak Long. Tudung ni Kak Long ni, telekong ni, ada 10 telekong Kak Long. Segala Siti ada. Tak buka lagi plastik. Siti Aminah, Siti Syarifah telekong, Siti Rorgaya, Siti Khalisah, semuanya ada. Bila mati, kena pusaka paraik Kak Long. Jangan ambil-ambil gitu je. Sebelum orang adik aku ambil telekong ni, biar aku sapu dulu. 10 telekong buat balik. Kain batik 80 duk balik. Hoi. Itu pun kena paraid, kena ada sistem. Ustaz, tak kau nak bagi kain tudung mak, kain pelekung mak, pinggan mangkuk. Ini kena belajar faraid. Ada sistem takharruj. Macam mana nak bahagikan benda-benda ini? Boleh tak bagi pada Kak Long ambil semua? Kak Long bayar berapa? Katakan satu pinggan mangkuk, satu belanga ni, berapa Kak Long nak ambil? Setuju semua? 10,000, 10,000. Bayar 10,000 faraid contohnya. Atas 10,000 tadi. Kena belajarlah pembahagian macam itu. Jangan sampai kita ni pasal harta punya pasal, kita dah putus silaturahim kita. Tadi saya sebut, orang kita tak putus silaturahim pasal harta. Hari ni kita putus silaturahim pasal politik. Yang tu yang saya takut, tuan-tuan. Masjid tak seronok datang. Tengok-tengok imam belah sana jadi imam belah. Tengok-tengok ustaz yang ceramah tu belah sana. Sokok hitam belah. Tuan. Salam tak nak, tegur tak nak, sambung tamu tak nak. Kemudian kita doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila nak dapat hasanah dalam dunia kalau kita tak bercakap, bermasam muka, doa hasanah. Mungkin Allah bagi isteri nama hasanah. Tapi kebaikan Allah tak bagi. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, nombor 1 hijrah kita kali ini, jom kita sambung silaturahim. Kalau dia sakit, pergi ziarah. Dia meninggal, kita uruskan. Dia meninggal, kita semayangkan jenazah dia. Jangan dia meninggal, kita duduk kutu mayat dia. Hantar ke kubur, kemudian berjalan 4-5 orang balik dari kubur. Berbual-bual tentang dia dalam kubur. Aku kira dah 10 langkah dah kita balik. Kita balik ni dah 10 langkah ni. Malaikat dah sampai tu. Mampulah nak jawab tu. Tobatlah home tak boleh jawab tu. Mampulah. 2 kali mati tuan. Satu mati, satu mampu. Dahsyat betul orang ni tuan. Itu jenuh menjawab dengan malaikat tu. Mampulah dia tadi. Elok lepas pintu pagar kubur, orang yang cakap mampus, dia pula kena langgar dek motor. Dia pula mampus. Ke bumi mayat pukul 2 petang, ke bumi mayat dia pukul 5 petang. Sebelah kawan yang mati tadi. Tak terkejut kawan tu. Baik. Bukan kamu yang mati. Ya, sudah tuan-tuan. Lepas aku ziarah kamu, aku mati ni, kata dia. Kita tak tahu bila kita nak mati. Baik kita sambung silaturahim dulu. Tebalkan muka. Minta maaf. Jangan tebalkan ego. Tak pasal aku nak minta. Jangan. Saya baca khutbah. Bukan masjid ni, satu masjid. Habis sembahyang semua, saya nak balik. Satu orang tahan saya di tengah-tengah masjid. Ustaz, minta ampun.
Saya banyak mengata pada ustaz, saya banyak fitnah ustaz, saya banyak mengumpat minta ampun dunia akhirat. Saya peluk dia, dia peluk saya. Salam. Saya tak tanya pun, kamu kata apa? Dah. Jangan tanya pula, apa yang kamu fitnah aku? Buat apa saya tanya dia, menyusahkan saya je. Saya maafkan abang dunia akhirat. Terima kasih ustaz. Sama-sama. Saya pun minta maaf. Kok ada perbuatan saya yang salah. Perkataan saya yang terlanjur, saya pun minta maaf. Tiap-tiap kali saya jadi imam, tiap-tiap kali saya baca khutbah, dia akan tunggu saya. Sampai dah. Minggu ni, saya baca khutbah lagi ni. Saya nak tengok dia ada. Tiap-tiap minggu dia ada. Asal jumpa peluk minta maaf. Besar sangat ke dosa kamu mengaku ni? Baru ni ada orang dari Johor datang. Satu bas. Sekolah saya ni tiap-tiap minggu orang datang melawat. Hari Sabtu Ahad minggu lepas 17 bas. Hari Sabtu 15 bas. Ni hari Sabtu akan datang ni 19 bas datang. Bukan bas yang datang. Bas dengan penumpang. Kalau bas saja datang itu namanya bengkel mengecat bas. Bas je datang. Orang tak ada. Entah. Ini dengan pelawat-pelawat sekali. Kak Gaya, Kak Leha, Kak Nap, Kak Som semuanya datang. Orang lain dah habis balik. Dia lagi duk tunggu saya. Dia tunggu orang habis bergambar. Dia tunggu orang habis salam dengan saya. Baru dia datang. Saya dari Johor, Ustaz. Ya. Ada hajat apa bang? Saya nak minta maaf. Saya mengatur banyak pada Ustaz. Ustaz ampunkan saya Ustaz. Baik. Saya pun minta maaf. Sama-sama kita minta maaf. Dah. Saya tak tanya pun apa yang abang buat pada saya. Tak payah tanya. Lantak dia lah. Tak rugi apa pun kita. Nanti kalau kita ambil tahu, bergaduh pula. Sebab tu akak-akak kalau suami minta maaf dah. Leha, minta maaf. Ampunkan abang Leha. Dah. Leha maafkan. Alhamdulillah. Lama dah abang minta maaf ni. Leha pun lama maafkan abang. Abang dah kahwin lama Leha. Lagi seorang. Kamu dah maafkan. Alhamdulillah. Suami dia nama Tesco. Seorang lagi Tesla, dia Tesco. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi lepas ni, sempena dengan hijrah dan sempena nak masuk Maulidur Rasul, kita berkasih sayang. Kita sambung silaturahim. Kita di sini tak ada gaduh-gaduh. Di sini kami sepakat macam mana masjid boleh memberikan kesepakatan pada makmum. Yang inilah peranan masjid. Kita imarahkan balik. Contohnya malam ni kita buat ceramah. Bagus. Tapi kalau buat ceramah, kalau sedia makan, lagi bagus. Nama dia wa at'imut ta'am. Bagi makan. Macam mana cara nak bagi makan? Bengkerak lah masjid ustaz. Oh, masjid bukan ada duit banyak. Yang datang ni pula Allah ustaz boleh tahan ramainya ustaz. Tak payahlah masjid sediakan. Masing-masing jemaah bawa makanan dari rumah masing-masing. Haji Dolah bawa bihun. Haji Usuk bawa mi goreng. Haji Din bawa kotiau goreng. Haji Bidin bawa nasi goreng. Ramai-ramai bawa hidang kat belakang. Kak Som bawa agar-agar. Kak Tipah bawa nasi ayam. Okey, Kak Beda bawa nasi paprik. Okey, Haji Usuk bawa mangkuk tingkat kosong. Ringan je bawa. Tapi bila balik berat. Yang mana faham, tak faham sudah. Jomlah kita berkasih sayang. Pihak masjid hanya sediakan air kopi panas. Wah, habis-habis ceramah, makan macam dulu-dulu. Sonok. Dulu punya orang tua buat cantik dah tuan-tuan. Bila ada ceramah maulid, sembelih lembu, makan nasi dalam kawah, masak dalam kawah, kemudian hidang dalam talam, 3-4 orang satu talam, budak-budak dalam talam tengah-tengah duduk. No. Mari ustaz zaman sekarang buat maulid bid'ah. Langsung tak buat sekarang.
Kalaulah buat macam dulu tuan-tuan, seronoknya yang kaum ibu datang masak, mengemas, memotong bawang, tumbuk sambal semua. Yang laki-laki mengacau nasi tuan-tuan. Habis-habis ceramah makan. Budak-budak yang paling meriah sekali. Sebelum bagi makan kita orang tua, budak-budak bagi makan dulu. Tidak ada membising. Budak-budak penuh tuan-tuan, makan lengkau orang. Siap perarakan dulu-dulu ni. Sekarang buat perarakan pun, Nabi tak pernah buat perarakan. Padahal tujuan dia baik. Untuk silaturahim. Jom tuan-tuan. Kita sebagai orang masjid, kena cari jalan. Macam mana nak sambung silaturahim? Kita tak maulah macam dulu-dulu. Bila buat korban, bahagi-bahagi. Yang tu tak pernah datang masjid tu. Yang tu jangan bagi tu. Yang tu pun tak pernah datang tu. Dia yang hari tu potong wire speaker dia, jangan bagi kat dia tu. La ilaha illallah. Apa salahnya tuan-tuan? Target. Siapa biro dakwah? Haji Yusof. Saya biro dakwah Ustaz. Okey, kenal pasti keluarga yang tak pernah datang masjid. Berapa ramai keluarga? Kita bagi 1 kilo daging korban. Wow. Siapa tukang bagi? Din tabligh. Din tabligh, engkau bagus punya orang tabligh, engkau bagus dalam bab cakap. Engkau diamanahkan untuk memberikan daging korban pada orang yang tak pernah datang. Jangan sebut direct. Assalamualaikum. InsyaAllah kami dari masjid, ini adalah peruntukan untuk orang yang tak pernah ke masjid. Jangan cakap macam itu. Lurus bendul betul. Jangan cakap macam itu. Cakap dengan hikmah. Assalamualaikum, insyaAllah. Ini ada sedikit daging korban, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah apa? InsyaAllah, ambillah. Dah, simple. Assalamualaikum, tuan. Dia bawa ke dapur. Isteri dia tanya, apa tu bang? Orang masjid bagi daging korban. Ya Allah bang, kita tak pernah ke masjid. Tapi dapat daging korban, bang. Ya Allah, malunya bang. Itulah saya cakap, abang pergilah masjid, abang tak nak. Tengok, orang masjid tak pernah lupa kita bang. Dia ingat pada kita bang, pergilah bang, oi. Tunjuklah muka. Maghrib tu dia datang. Dia cari balik din tabligh tu. Ada ke lagi daging korban? Astaghfirullahalazim. Ingat ke apa? Rupa minta lagi daging. Belagi lagi tuan-tuan. Lantak ke dia. Gunakan daging tadi sebagai cara berkasih sayang. Gunakan tuan-tuan. Banyak benda yang kita boleh buat untuk menyambung silaturahim. Siapa punya peranan? Kita ahli-ahli jawatan kuasa. Kita boleh sambung silaturahim dengan budak-budak ni. Tuan-tuan nampak hari ni anak-anak ni. 10 orang duduk kat depan ni. Daripada baju pink sampai baju merah hati. Ni baju biru apa dah ni? An-Nasar, bukan? Bukan tu baju apa? Tu jersey apa lah? Etihad. Ha? MC, oh cuti ya. Tuan-tuan ingat senang ke anak-anak muda ni nak duduk depan? Ingat senang ke tuan-tuan ni? Dia pun tak tahu nak habis ceramah pukul 12. Tapi tuan-tuan, anak-anak kita ni hebat. Macam mana nak tackle dia orang? Allah, apa susah tuan-tuan. Ambil yang baju MC ni, jadi Bilal. Seluruh MC akan datang. Yang kompom tak datang, MU kompom tak datang. Maka kita berbaik dengan budak-budak. Dengan orang tua kita pergi, dengan orang miskin kita ziarah, kita bagi bantuan. Sebab tu di masjid sekarang punya banyak tabung. Ada tabung di masjid, tabung anak yatim. Ada di masjid saya pergi, tabung anak yatim, tabung khairat kematian, tabung untuk fakir miskin, tabung untuk pengajian, dan tabung untuk pengurusan masjid. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, masjid pun untuk imam dia, sian untuk imam. Kita cuti, untuk imam tak cuti. Kesian jawatan kuasa masjid, bukan dapat allowance. Tapi kena maki jawatan kuasa masjid. Masjid tak sejuk. Jawatan kuasa masjid kena.
Masjid tak sejuk. AJK buat apa? AJK juga kena tuan-tuan. Tak cicak banyak. Apa buat AJK? Atau kau buat apa? Jadi tuan-tuan, buat tabung ini, AJK masjid pun kita boleh bagi bantuan. Orang miskin, kita boleh bagi bantuan. Orang susah, kita boleh bagi bantuan. Akhirnya bila masjid kita ada dana yang kuat, kita boleh sambung silaturahim. Yang di luar sana tu tuan-tuan, berapa ramai yang nak berhijrah, tapi tak tahu tempat nak hijrah. Ada orang yang pondan nak berhijrah. Nak ke mana dia orang hijrah, tuan-tuan? Nak ke masjid, tutup. Pondan datang ke masjid. Satu saf tengok dia. Apa hal ni? Oh, nampak tuan-tuan. Dia pun takut. Apa hal tengok aku ni? Lama-lama dia pun keluar. Lagi dahsyat bila dia masuk tandas, 5 orang ikut dia. Lagi dia takut, tuan-tuan. Jom kita sediakan satu tempat pusat sehenti. Di sini adalah tempat untuk kita membantu anda. Anda ada masalah, sila ke masjid. Kami sedia membantu anda. Wow. Itu nama dia menyambung silaturahim. Saya ada tattoo. Saya ada tattoo di badan saya. Macam mana saya nak buang? Ada orang yang boleh selesaikan masalah awak. Oh, dia ada. Mai kami buat. Kami di sini kalau nak buang tattoo senang. Macam mana caranya, encik? Kami ambil ayun, panah-panah kami pekuk. InsyaAllah hilang tattoo awak. Itu membunuh nama dia. Tuan-tuan, di luar sana ada pondan yang nak berubah. Tapi tak tahu nak pergi mana. Tuan-tuan, di sana ada orang yang hisap dadah. Tapi tak tahu mana nak pergi. Di sana ada orang yang nak mengadu. Anak lari pada rumah. Di sini ada orang yang nak mengadu. Suami pukul dia. Di masjid kita ni, tuan-tuan, adalah tempat penyatuan. Inilah yang mendatangkan rahmat kepada kita. Tapi nak buat benda-benda itu takkan berjaya kalau kita berpecah belah. Kalau kita tidak bekerja sama, tuan-tuan, takkan berjaya. Alhamdulillah. Kecil-kecil sekolah saya cuba buat benda ni. Saya cuba buat, tuan-tuan. Bila saya buat pusat menolong orang, ada yang datang hantar anak dia. Ustaz, anak saya mengandung. Saya nampak. Jadi saya nak hantar dekat sini. Lepas dia bersalin, saya nak ambil balik anak saya. Habis tu baby tu macam mana? Baby tu ustaz lah bela. Oh. Suami dia tak marah ke? Bagi dekat saya. Mana dia ada suami, ustaz? Kalau dia ada suami, senang saya. Atas macam mana dia boleh mengandung? Siapa jantannya? Ustaz tanyalah dia sendiri siapa jantannya. Siapa laki-laki tu, Kak? Saya tanya budak-budak tu. Ramai. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, ni nak letak di mana ni? Sebab tu ada orang yang beranak, tuan-tuan, dia bagi pada orang bukan Islam. Kita nak marah dia mengandung. Kita nak penampar dia, bukan anak kita, tak boleh bertampar dia pun. Kita nak marah dekat mak dia. Mak dia janda, sibuk cari duit, laki tak ada, anak bebas. Macam mana nak selesaikan? Zaman yang hari ni, zaman yang orang sampai pada satu tahap, dia ada isteri. Ni pengalaman saya. Dia ada isteri. Dia bawa balik ke rumah dia, jantan, untuk tidur dengan isteri dia. Tuan-tuan nak panggil gila apa? Gila babi. Babi pun tak gila macam tu. Isteri dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya kata, Kak kena report polis. Kak kena report pejabat agama. Tak betul ni, Kak. Tak lama lepas tu, laki dia datang. Tuan-tuan ingat tak cerita Bujang Lapuk? Yang Haji Sattar selamatkan satu perempuan yang bapak tiri dia tu hutang judi ke apa ke, jual anak dia pada Sarip Dul. Ingat tak? Kan anak dia nak terjun sungai, Haji Sattar selamatkan, buat balik rumah Kak Norma. Kan bapak dia datang dengan baju tak pakai mabuk. Hei Hajiz, mana Hajiz? Tuan-tuan ingat tak?
Macam tu lah tuan-tuan. Kazim, mana Kazim? Ui tuan-tuan, dicekak saya penuh muka. Jom tuan-tuan. Kita adalah satu ejen untuk menjadikan masyarakat kita ni ada satu tempat untuk mengadu. Menyelesaikan masalah. Menyambung silaturahim dengan orang-orang ni. Bukan kita putuskan, depan ni jahat Ustaz, jangan campur Ustaz. Akhirnya masjid hanya menjadi tempat kita. Anak-anak muda pun tak datang. Datang naik motor, kita tengok 10 orang naik motor. Panjang tengkuk kita tengok. Apa hal budak-budak datang ramai malam ni? Tak pernah datang baik. Din, jaga tabung tu, kau berjalan pula. Dia pesan pada Tok Siak, jaga tabung nanti berjalan. Budak-budak tu dengar, sampai sekarang tak datang. Jadi nombor satu, bagaimana supaya Allah sayang kita? Bagaimana supaya Allah tidak menghinakan kita? Nombor satu, menyambung silaturahim. Nombor satu. Yang kedua, memikul bebanan Allah, tuan-tuan. Rasulullah memikul bebanan orang lain yang susah, Nabi juga menjadi susah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad ni kalau kita susah, dia pun jadi susah. Nabi Muhammad sentiasa memikirkan umat dia walaupun kita tak hidup di zaman dia, tapi kita ni umat dia. Nabi Muhammad masih lagi sayangkan kita. Nabi Muhammad pesan tuan-tuan. Sampai waktu Rasulullah nak wafat pun masih duk ingat kita lagi. Nabi cinta pada kita, padahal dia tak pernah tengok kita dan kita pun tak pernah tengok Nabi SAW. Sampai bila yang Nabi ni nak pikul bebanan kita ni? Sampai di padang mahsyar. Tuan-tuan, hari ni kita duduk dalam masjid, alhamdulillah. Saya duduk sini lega, tuan-tuan. Aircon 5 ke 10 horsepower. Lega, sejuk. Alhamdulillah. Tambah hanya dapat tiang. Lagi lega lah. Dapat dinding pula lah abang kita. Mau lagi setengah jam lena abang. Allah. Di padang mahsyar macam ni kah? Kalau pada mahsyar macam ni tak apa. Pada mahsyar bukan macam ni. Sejengkai matahari. Peluh. Hak berenang, hak tenggelam dalam peluh sendiri pun ada. Bukannya ada orang bawa minyak atar di hari kiamat. Wangi semua. Macam-macam bau hak bernanah, yang berdarah, yang perut buncit, yang besar gunung perut dia. Yang terbakar kemaluan dia. Yang kepala babi pun ada. Dihimpunkan di padang mahsyar. Berjalan kepada mahsyar pun satu hal. Dihimpunkan macam-macam bentuk kejadian. Nak dipanggil seorang. Bila nama kita nak naik? Kita nak cok pasport. Waktu pergi umrah pun seksa. Kaunter banyak. Dia buka 2. Yang turun 4 kapal terbang. Melengkor-lengkor tuan-tuan. Nak pergi sign tu. Nak cok tu melengkor. Sekarang dah berubah sikit dah. Banyak kaunter dah buka. Orang perempuan pula jadi pegawai immigration. Dulu jangan, semua laki-laki. Garang pula tu. Kerja bersugi. Cakap tak nak, buat arahan je. Kita pun tak faham, kita pun buat lagu. Satu Malaysia. Belum. Satu Malaysia apa? Dia suruh tengok kamera. Mana kita tahu? Dia buat. Kita pun. Satu. Lorak tuan. Apa dia kata? Tengok kamera. Oh, kamera. Bila tengok kamera, dia suruh buang. Mana kita tahu? Kita tua.
Tegak-tegak nak buang. Oh, ya Allah. Dah buang pula, dia suruh ambil jari ni pula, buah atas tu nak tampak tau. Nak scan jari tu. Tak dapat. Dia suruh tukar lain, tak dapat. Lah 5 jari, tak dapat juga. Oh, sudah entah. Kawan saya kena 5 jari, tak nampak. Itu buat macam mana? Kena masuk bilik nombor 18 pula dah. Lah, pasal apa jari hang tak nampak? Dia kata, Ustaz, saya menega fresh orange. Apa kena mengena fresh orange? Dia tiap hari duduk perah orange tu, hilang dia punya cap jari. Astaghfirullahalazim. Jadi akak-akak mana duduk masak 5 apa semua tu, jangan sampai hilang. Nak pergi umrah susah. Tang umrah nak cok pasport tu pun seksa, tuan-tuan. Bayangkan Allah nak hisap di hari kiamat satu persatu. Agak-agak siapa yang kita jumpa untuk minta tolong? Dalam dunia ni kita boleh minta tolong. Orang tu ada, ketua kampung ada, YB ada, kebajikan ada, Tok Imam ada. Semua ada. Sikit-sikit minta tolong. Ada orang datang jumpa saya, minta tolong tukar. Minta tukar anak dia, menantu dia duduk di Sabah. Anak dia duduk di Malaysia Menanjung lah. Menantu duduk di Sabah. PJJ. Nikah jarak jauh. Dah 3 tahun dah. Seorang sana, seorang sini. Tolonglah Ustaz. Buat surat sikit ke, minta tukar. Saya kata, lah di mana zaman surat-surat dekat Leha. Tolonglah usia kat anak saya Ustaz. Lalas saya tanya kat anak dia, cikgu juga. Waktu bertunang hari tu, cikgu tahu. Suami cikgu duduk di Sabah. Tahu. Tahu tak? Kalau dah duduk sana, susah nak minta tukar. Tahu. Payah kan? Tahu. Itu pasal apa menikah. Tak boleh cari cikgu dekat-dekat. Satu sekolah ke? Satu daerah ke? Supaya senang masa depan. Sekarang bukan akak je susah. Saya pun susah. Ni adik-adik nak menikah esok. Fikir banyak-banyak. Ni ingat menyusahkan orang. Akak-akak yang mana belum nikah tu. Macam Kak Leha dah menikah dah Ustaz. Oi, kan janda lah. Nak cari hak baru, fikir elok-elok. Pening lalah bergaduh. Minta tolong Ustaz. Ustaz juga buat. Suami saya tak ada di rumah Ustaz. Dia duk buat apa? Dia kerja driver lori. Tak ada langsung di rumah Ustaz. Siang malam bawa lori. Habis tu kerjanya driver. Kalau kak nak suami yang ada di rumah, nikah dengan orang sakit stroke. Ada di rumah. Tak ke mana pun. Duduk atas wheelchair. Menung tengok orang. Slow tengok orang. Jadi kita yang pilih, hak tu lah kita dapat. Sabar lah. Tuan-tuan, Rasulullah dia tak merungut. Jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh kata, aku pun ada masalah. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku pun nak tak jawab dengan Tuhan ni. Jumpa Nabi Musa kata, aku pun ada masalah ni. Jumpa Nabi Isa kata, hang jumpalah dengan Nabi Muhammad. Aku pun takut nak jumpa dengan Allah ni. Bila kita ni jumpa Rasulullah, Rasulullah doa terus. Angkat kepala kamu, wahai Muhammad. Kata Allah pada Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad tunduk pada Allah, minta doa tolong umat ni. Yang minta ni dipercepatkan hisab di pada mahsyar. Macam tu sekali Nabi tolong. Daripada dunia sampai ke akhirat. Nabi tak pernah lupakan kita, tuan-tuan. Yang selalu lupa, kita lupa pada Nabi Muhammad. Nabi tak pernah lupakan kita. Susah kita ni, dia tanggung. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Jom kita cari keredaan Allah dengan kita tanggung. Abang-abang di sini duda. Abang-abang kahwin dengan satu anak, satu janda, anak 5. Anak-anak tu jadi anak tiri abang. Suami dia ke mana? Bapak dia orang ke mana Ustaz? Suami dia meninggal, bapak dia orang meninggal. Abang kahwin dengan janda balu tadi, abang bela 5 anak dia, Allah tak akan hinakan abang, Allah akan muliakan abang. Kadang-kadang kita jumpa laki-laki macam tu, hang gila Din.
Beb nikah dengan anak dara, tak pun ham nikah lah dengan janda tak ada anak. Ni tak ada batu, beban digalah. Tak ada beban, batu digalah. Ada yang cakap macam itu. Tak tahulah ustaz, anak saya tu pilih janda anak 4. Tak tahulah janda tu jampi apa, tak tahu. Kita kalau nikah dengan janda anak 4, jampi. Tak apa dia bomo menderem ustaz. Padahal dia kata, saya niat satu ustaz. Saya niat nak jaga anak-anak yatim. Saya niat satu ya. Saya boleh cari anak dara, bersepak anak dara. Tapi saya nak pahala lebih ustaz. Masya Allah. Teruskanlah Leman weh. Saya sokong. Ada pula yang bela. Yang tak ada kahwin, dia bela jadi anak angkat. Buat pusat untuk menjaga anak orang susah. Dia tanggung tuan. Ada yang tak bela, tapi dia sponsor kepada rumah-rumah kebajikan. Dia jadi sukarelawan. Dia tak jaga orang susah, dia tak bela orang susah, tapi dia hantar beras tiap-tiap hari. Allah tak akan hinakan kita. Saya jumpa orang macam tu tuan-tuan. Meninggal dah. Dan meninggal dah orang ni. Saya panggil dia Abang Tapa. Abang Tapa, saya panggil dia. Dia ada 3 restoran. 3 restoran. Satu restoran satu malam boleh pergi 10 sampai 15 sampai 20 ribu satu malam. Kena ada 3 restoran. Saya tanya dekat dia, restoran yang sana siapa jaga? Yang tu yang nombor 2 jaga. Oh. Yang tu nombor 3. Oh. Yang ni yang nombor 1. Habis tu abang buat apa? Saya round lah tengok. 3 isteri dia, 3 restoran. Masya Allah. Apa yang Allah bagi murah rezeki pada almarhum ni? Setiap hari dia suruh pekerja dia masak nasi, masak lauk, hantar kepada rumah tahfiz, hantar pada rumah anak yatim. Naik van pergi hantar, seperiuk pergi hantar. Setiap hari tak pernah miss. Allah ganti dekat dia berbelah ribu semalam, darat dengan 3 kedai, puluh ribu satu malam. Kita minta, ya Allah, murahkanlah rezeki. Tabung pun tak masuk. Kita minta, ya Allah, murahkanlah rezeki. Tabung masuk, tapi duk tengok tabung tu. Siapa yang tak masuk? Dia tengok pula. Dia masuk RM1, lepas tu dia ikut tabung tu. Lepas tu dia geleng kepala. Pakai sedih, tak masuk duit. Apa? Oh, hebat. Aku naik bersikap pembuh RM2, dia tak buat apa lah. Bang, abang punya lah bang. Yang abang kata dekat dia, pasal apa Ustaz? Saya naik bersikap RM2, Ustaz. Dia sekupang pun tak bagi Ustaz. Memanglah dia tak bagi atas tabung bergerak, tapi dia masuk atas tabung sana. Mana kita tahu? Tosolah menilai orang. Kita masuk RM2, kita kata, saya miskin saya, apa saya bagi duit. Dia kaya, apa tak bagi. Apa jenis tu? Adakah orang bagi sedekah nak bagi tahu pada orang? Ada setengah dia senyap-senyap. Dia masuk dalam tabung tepi tiang. Dia bubuh duit senyap-senyap. Malam-malam dia masuk duit. Kita ingat dia mencuri. Pukul dulu. Dengan helmet pula tu. Saya bukan mencuri, saya nak sedekah. Oh, sudah. Sebab tu abang-abang janganlah pergi balun orang dengan helmet. Sabar Ustaz dulu. Dia potong jari pun dah. Kalau ikut hukum Islam, hang mencuri ni potong tangan tu. Aku ni kira baik, aku potong jari. Astaghfirullahalazim. Jangan buat hair bang. Jangan kita menilai orang. Kita nampak dia tak masuk duit tabung Jumaat. Tapi dialah yang sponsor air tiap-tiap bulan. Memang dia tak masuk duit dalam tabung bergerak. Tapi dialah yang sponsor bil elektrik. Mana kita tahu? Masya Allah. Okey, saya seronok tuan-tuan. Tabung-tabung bergerak ni ada roda. Okey, ada roda bagus. Sekarang tak ada roda Ustaz. Ada orang pegang bawa. Pasal apa kena pegang? Dulu, tolak Ustaz. Sampai keluar Ustaz. 6 tabung, 4 keluar Ustaz. Tinggal 2 Ustaz. Dia roda duduk tunggu kat luar pula. Pencuri tabung pun ada.
Jom tuan-tuan, kita tanggung. Tuan-tuan di sini ada anak, tuan-tuan tanggung anak tuan-tuan. Besarnya pahala. Sebab tu bila kita bekerja ni ada 3 tujuan kita kerja. Siapa yang bekerja atas 3 tujuan ini, di hari kiamat wajahnya macam bulan purnama. Nombor 1, dia bekerja istighfafan anil masalah. Dia bekerja supaya dia tidak menjadi orang yang meminta-minta. Tuan-tuan, kita bekerja ni supaya kita berdikari. Tak minta pada orang. Walaupun gaji kecil, walaupun gaji tak banyak Ustaz, alhamdulillah, janji saya tak minta pada orang. Nombor 2, wasa'yan ala ahlihi, untuk dia tanggung ahli keluarga dia. Yang ketiga, untuk dia bantu jiran sekeliling dia. Siapa-siapa yang bekerja atas 3 benda ini, maka Nabi kata akan dibangkitkan dia di hari kiamat, wajahnya berseri-seri macam bulan purnama. Masya Allah. Jadi tuan-tuan, kita tanggung isteri kita tanggung anak kita, ada habuan kita di hari kiamat. Allah tak akan sia-siakan kita di dunia. Ada yang jaga mak dia. Mak dia nyanyuk. Ada yang jaga mak dia kanser. Semalam saya 1 hari suntuk di pejabat di Institut Kanser di Putrajaya. Macam-macam kanser saya tengok tuan-tuan. Allah. Subhanallah. Tuan-tuan tahu tak? Ada satu ubat kanser, sehari 8,000 belanja dia. Kos ubat tu 8,000. Banyaknya belanja kanser. Dengan ada pencen, alhamdulillah. Dengan ada guarantee letter, insya-Allah. Banyaknya tuan-tuan. Sebab tu yang mana di sini sakit, bila doktor bagi ubat, makan. Ini ambil ubat rajin, makan malas. Ubat tu mahal. Dapat buang, dapat simpan sampai expired. Lagi 3 bulan ambil lagi. Makan tak. Kos ubat tu mahal tuan-tuan, kita tak bersyukur. Duk negara lain kena beli sendiri, duk tempat kita RM1. Tu pun kita tak makan. Tak mau, payah. Malas. Malas pergi ambil berapa? Saya mereka ni bagi tahu yang ni kos dia Ustaz, ubat dia saja harga 8,000. Kena 10 orang, kena 100 orang. Berapa ratus ribu sehari. Ada yang rambut tak ada yang rambut ada yang tak larat. Tuan-tuan, jom jaga kesihatan. Ubah cara hidup kita. Dia mai kanser ni tuan-tuan, ada hak laju. Buang tang sini, dia akar tang sana. Buang akar tang sini, dia turun ke bawah pula. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Macam mana ni Ustaz nak bagi mereka ni supaya kita. Dan sekarang kalau tuan-tuan pergi di sana, dah ada dah. Selain daripada rawatan moden, ada rawatan alternatif tengah nak dibuat di pusat kanser tu. Ada rawatan-rawatan alternatif lagi nak support, sokong yang ada ni. Kita diuji dengan kanser. Saya pernah jumpa tuan-tuan, anak dia mata ni terkeluar ni. Terkeluar macam tu. Duk terjuntai mata ni. Kanser mata. Allahu Akbar, seksanya hidup. Kita tengok pun seksa. Macam manalah budak tu tuan-tuan. Duk terjuntai mata ni. Merah marah. Mak ambil cuti. Ayah berhenti kerja. Pasal nak bela anak. Tuan-tuan pernah tengok orang kena sawan? Saya jumpa mak bapa, anak dia kena sawan sehari 100 kali lebih. Dia bawa jumpa saya tu. Depan saya tu, dalam tempoh setengah jam dia jumpa saya tu. Saya rasa dekat 20 kali sawan datang. Macam mana Ustaz kami nak kerja? Macam mana kami nak pergi kerja kalau anak macam ni Ustaz?
Orang pun tak sanggup bela, apa pun tak sedar. Lala kami dua-dua berhenti kerja, kami bela anak kami, Ustaz. Dia main tarik, saya benar takut. Allah Ta'ala bagi pada kita ujian macam ni. Jangan tuan-tuan rasa beban. Ada rezeki kita yang Allah janji dalam dunia. Ada kemuliaan yang Allah bagi pada kita. Jangan duk kata, budak ni sial ni. Budak ni punca sial. Mak aku ni tak bawa baik pada aku. Anak aku ni tak bawa baik pada aku. Laki aku ni tak bawa baik pada aku. Menikah je sakit. Jangan cakap macam itu. Ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Nombor 3 yang disebut kepada kita. Kamu menolong orang yang susah. Nombor 3, tuan-tuan, sempena dengan hijrah ni, jom kita tolong. Setakat mana yang kita boleh tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong pada benda yang baik dan yang membawa pada ketakwaan. Dan jangan jemu untuk tolong. Jangan jemu. Nabi Muhammad tak pernah jemu tolong orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasulullah, saya belum makan Rasulullah. Padahal Rasulullah dah pegang makanan nak masuk dalam mulut dah. Rasulullah bagi pada orang. Padahal Nabi pun tak makan. Baru dapat makan, elok nak makan. Bagi pada orang yang datang minta. Kalaulah kita, tuan-tuan, tak makan, tiba-tiba ada rezeki, elok nak makan, Assalamualaikum, ngap terus. Menjawab pun sambil makan. Ngap pun ngap makan. Rasulullah bukan macam tu, tuan-tuan. Betul-betul punya tolong. Balik daripada pasar, dapat baju baru. Cantiknya baju kau, ya Rasulullah. Kamu suka, ambil bagi. Tu kata Rasulullah. Orang bagi dekat Nabi Muhammad susu. Dia panggil Abu Hurairah. Panggil semua orang main minum. Hak mana kawan-kawan kamu hak di Madinah, di Masjid Nabawi tu main. Tuang bagi. Bagi dekat Rasulullah susu. Rasulullah pula bagi. Masya Allah. Barakahnya yang Nabi bagi, tuan-tuan, cukup kepada Ahlus Suffah yang datang makan. Carilah keredaan Allah dengan memberi pada orang. InsyaAllah Allah Ta'ala tambah lagi rezeki. Ma naqasat sadaqah min mal. Tidak akan berkurang sedekah. Tidak akan berkurang harta sesiapa yang bersedekah. Yang keempat, memuliakan tetamu. Bagaimana nak dapat kemuliaan daripada Allah? Memuliakan tetamu. Tuan-tuan, seminggu ni, ataupun kita ambil lah daripada hari Ahad sampai hari ni hari Rabu, ada tak tetamu datang rumah kita? Dalam bulan ni, berapa ramai tetamu datang? Tak ada, Ustaz. Tuan-tuan kena susah hati. Ada yang tetamu tak datang, seronok leha kan tetamu tak datang, jimat belanja kita. Ada yang cakap macam itu. Ada yang tetamu datang, dia diam dalam rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada orang ke? Tapi tadi nampak bayang-bayang ada orang. Assalamualaikum. Dia. Pakat pula laki bini tu. Abang, dia nak balik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jom tuan-tuan, kita cari tetamu. Kalau tetamu tak datang, dhaif tak datang, panggil. Dan orang Melayu kita lah orang yang paling bagus sekali. Anak masuk universiti, kenuri. Nak pergi umrah, kenuri. Balik umrah, kenuri. Pergi haji, kenuri. Balik haji, kenuri. Masuk rumah baru, kenuri. Meminang, kenuri. Bertunang, kenuri. Ngantar belanja, kenuri. Nak tetap belanja nikah tarikh pun kenuri. Mati membuat kenuri. Masya Allah. Hebatnya orang Melayu kita. Dapat kongsi bersama. Ini hebat orang kampung Tebal ni. Rezeki dikongsi bersama.
Selagi Tok Imam tak datang, tak makan kenduri. Jangan makan, buat tenang Din. Jangan makan Din, sabar. Imam belum sampai. Bila orang masjid datang, baru baca doa makan. Habis makan nasi biryani gam. Imam tanya dia, hari ni kenduri kesyukuran kenapa Din? Allah, Tok Imam, Tuhan nak bagi rezeki. 2 minggu lepas saya pergi kerja, jumpa motor accident. Entah? Ambil nombor motor tu. Saja tak sangka kena pula. Itu yang buat kesyukuran sikit. Panggil Tok Imam baca doa ni. Astaghfirullahalazim. Tok Imam balik rumah, jolok mulut wek muntah-muntah. Apalah, ada juga jenis tu. Jom tuan-tuan, kita layan tetamu yang datang. Macam mana melayan tetamu yang datang? Kitab ajar pada kita. Pertama, tetamu ni ada 2. Satu yang dijemput, satu lagi yang tak dijemput. Tetamu bahasa kita, bahasa Arabnya dhif. Dhif, tetamu. Satu lagi DJ Dhif. Yang tu lain. Entah. Lama tak dengar DJ Dhif. Tetamu ada 2. Satu dipanggil. Laila, mau pikul Laila. Satu lagi tiba-tiba dia datang. Assalamualaikum. Itu pun tiba-tiba dia datang. Maka dua-dua ni tetamu. Apa kena buat? Layan. Macam mana nak layan? Pertama, manis muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, lamanya tak jumpa sok. Padahal semalam jumpa. Senyum. Jangan, Assalamualaikum. Abang. Tiba-tiba datang, Abang. Jangan. Ini bukan orang baik. Okey. Yang kedua, jamu dia makan. Yang terbaik yang ada dalam rumah. Saya baru ni nyembang dengan satu orang kaya. Dia ni pergi tabligh di Bangladesh. Dia kata ramai Ustaz. Dia jadi tetamu pada satu orang. Rumah flat dia tu Ustaz, 13 orang duduk. Loh, yang kerja seorang. Punya rakyat mereka ni tak ada kerja. Kita ni bersyukur tuan-tuan. Buruk-buruk kita pun ada rezeki. Anak-anak kita kerja kat Leha oi. Jangan duk komplain lah, tak tahulah dia kerja kelang. Abang dia kerja cikgu. Kak Long dia kerja nurse. Dia lah bodoh sikit. Tu yang dapat kerja kelang tu. Tak tahulah bodoh tu dia. Jangan cakap bodoh. Tu rezeki dia. Kalau Kak Leha duduk di Bangladesh, Kak Leha satu rumah 13 orang duduk, seorang je kerja, tanggung 13 hak lain-lain. Tak ada kerja, sebab tu dia main tempat kita. Kita ni anak jual burger, kita marah. Anak jadi driver Grab, kita kata gaji kecil. Anak kita jadi kera ni, kita komplain. Kera ni tak apa kak, yang tak mau kera. Anak kita kerja swasta, kita kata tak bagus. Rezeki kak. Jadi apa masalahnya Datuk? Allah Ustaz, bila saya pergi rumah dia orang punya ra'i jamu makan Ustaz. Makan ni Allah Ustaz, mereka ni tak tahulah. Nampak susah Ustaz, tapi mereka ra'ikan tetamu dia orang Ustaz. Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia muliakan tetamu dia. Apa yang ada di dapur? Hidang kat dia. Kadang-kadang bau bubur durian. Bau serawak durian. Tapi di jamunya teh je. Tak ada apa nak jamu. Tak ada apa. Tu yang bau durian tu dia dari mana? Jamu lah. Ada yang buat bubur kacang, jamu air, teh kosong. Teh bujang je lah sup, tak ada apa nak jamu. Buatnya dia pinjam dapur. Aku nak ke dapur sekejap, pinjam toilet sekejap. Nak pakai, dia pakai-pakai, dia tengok bubur kacang. Tadi kata tak ada apa. Bubur kacang tu buat apa? Bila tuan rumah perasan bubur kacang tu dia nampak,
Pandai pula cover. Adalah sikit bubur kacang tu. Anak menantu nak balik cuti sekolah tu yang simpan kat dia orang tu. Dia pun balik ke rumah dia, anak menantu sampai. Beli bungkus bubur kacang juga. Mak, saya belikan bubur kacang untuk mak. Yang aku buat semangkuk, periuk tu apa? Sebab tu jangan kedekut. Jamu. Kadang-kadang anak-anak kita, tuan-tuan, bila kita hidang tu satu masalah lagi, anak cucu pula duk tengok. Duk bengkok pada mak tu. Ada juga jenis macam tu. Mak pulas telinga, duk di dapur, jangan makan. Dia marah. Kita tetamu, ambillah dek, makan. Dia bukan nak makan biskut tu. Dia seronok tengok pinggan tu. Sebab pinggan tu cantik dan selama ni duk simpan dalam almari. Bila ada tetamu baru pakai pinggan tu. Dia rasa seronok. Yang kedua, jamu dia makan. Jangan tanya dia pula. Dah makan kot masa nak datang tadi dah singgah makan kot. Ada yang zalim macam itu, tuan-tuan. Lagi zalim, kau puasa je. Astaghfirullahalazim. Jangan bagi dia makan. Lagi cantik kalau kita tahu dia nak datang, kita dah masak siap-siap. Dia sampai je, makanan dah hidang. Saya pergi rumah orang Arab macam tu. Saya pergi rumah orang Arab, tuan-tuan. Rumah 3-4 lapis. Yang bawah orang perempuan, ni atas orang lelaki. Rumah bertangga-tangga rumah ni. Naik tingkat bahagian laki-laki je. Kepala kambing ada, kepala unta ada, banyaknya kepala. Nasi apa lah hampa ni. Dia raih sungguh, tuan-tuan ni. Jadi orang Melayu pun tak kurang. Dia jamu makan. Kalau tetamu tak datang rumah, macam mana nak buat? Tuan-tuan belanja dia orang di kedai. Tambah-tambah orang yang balik sembahyang subuh. 4-5 orang balik sembahyang subuh, singgah makan roti canai. Pergi pelan-pelan dekat kaunter, yang 5 orang pakcik-pakcik tu, saya bayar. Nah. Ambil berkat orang sembahyang subuh. Ada keberkatan pada orang sembahyang subuh, sebab Nabi kata, Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang sembahyang subuh, Allah jaga dia. Mudah-mudahan kita jamu orang hak sembahyang subuh ni ada barakah. Jamu dia makan. Tuan-tuan, kita buat kenduri kahwin, menjamu tetamu. Ustaz, makcik tak ada duit nak buat kenduri kahwin anak, ramai-ramai ustaz. Kak, buat jamuan, kahwin, kuliah maghrib. Simple. Nasi bungkus, air mineral sebotol. Baru 100 orang. Jimat belanja. Itu pun kak tak ada duit ustaz. Kak buat kenduri selepas sembahyang subuh. Di masjid. Lagi jimat. Yang mana faham. Tak faham sudah, tuan. Bukan sinilah, tempat lain. 5 orang je sembahyang subuh, tuan. Lagi jimat. RM5 je belanja dia. Yang ketiga, bila tetamu datang ke rumah, apa nak buat? Layan dia bercakap. Jangan buat muka tengin, bodoh. Pakcik sihat ke? Boleh lah. Isteri pakcik, macam mana? Makcik okey? Macam dia. Kau. Anak-anak pakcik balik kot. Hari tu ada balik. Apa lagi aku nak tanya ni? Dia pun tak tahu nak tanya apa, tak? Apa jenis pakcik ni pasal apa? Kita, tuan rumah, kena ramah. Pakcik sihat, pakcik? Baru ni ada demam COVID. Terlega lah, alhamdulillah lah. Biasalah orang tua-tua batuk lah apa. Tak ada apa, kita biasa lah. Makcik sihat? Dia sihat. Semua dia buat. Orang tua tu sihat. Anak-anak pakcik dah balik. Dia balik hari tu, Usop tak balik. Kata minggu depan ni, si Tipah tu balik. Kan seronok nyembang. Tipah kerja apa sekarang, pakcik? Dia boleh nyembang berkait-kait. Tipah cikgu. Suami dia, suami pun cikgu. Oh, cikgu apa ya? Cikgu Syahri. Oh, ya, Syahri. Kan seronok nyembang.
Ni buat muka bodoh. Tetamu pemalas nak nyembang. Yang keempat, tunjukkan tempat dia nak semayang, kiblat dia di mana. Itu hak dia sebagai tetamu. Den, rumah kamu kiblat mana, Den? Kiblat? Oh, buat blur pula dah. Hari itu masa mak aku datang, dia belah sini lah, straight belah tingkap, straight je. Kata, kamu mana-mana pula? Aku mana-mana boleh, kata dia. Oi, sampai tak tahu kiblat ke mana-mana ni, hara punya orang tuan-tuan ni. Kena tunjuk. Yang kelima, tunjukkan tandas. Ni hak dia. Kalau dia tak nak ke tandas, tanya. Nak ke tandas, mesti tunjukkan. Sebab tu tandas rumah kita Kak Nak sentiasa bersih Kak Nak. Ini tandas ular sawah pun ada dalam tu. Tengah-tengah duduk ular sawah keluar. Ya Allah. Dan kena bagi tahu. Tandas ni Sen, tandas rumah aku, tandas duduk tau. Kau kena duduk situ. Kau jangan cangkung pula atas tandas tu. Sebab ada orang yang mencangkung atas tandas duduk, dia geli nak duduk, dia cangkung. Pecah dua tandas tu. Kaki ke dalam, bomba datang tuan-tuan. Tarik kaki pula tuan-tuan ni. Macam kita di kampung ni biasa. Tapi orang kaya ni tuan-tuan, tandas lain macam. Saya orang kampung, pergi ceramah satu tempat. Orang kaya tu kata, Ustaz tak payahlah duduk hotel. Main duduk rumah saya mandi. Tak apa, saya mandi kat masjid. Okey, tak apa Datuk. Tak apa, situ masjid pun okey punya. Janji dia mandi je. Main rumah. Pi rumah dia tuan-tuan. Bapa. Besarnya rumah. Orang Perak kalau besar, bapa tuan-tuan. Dia tak ada mak. Mak besarnya tak ada, dia bapa semua. Subhanallah, besarnya rumah. Dia kata, ini bilik Ustaz. Masuklah. Saya pun masuk. Bilik. Ngalah ke hotel biliknya, ya Allah. Ini bilik air Ustaz. Baik. Terima kasih Tok. Saya pun buka pintu. Buka. Saya masuk keluar balik. Ada laki-laki lain dalam bilik air tu. Duk tengok saya. Saya buka balik pintu. Rupanya lelaki-laki tu saya. Cermin keliling. Terkejut. Kita jenis bodoh punya orang buka-buka ada. Terkejut. La ilaha illallah. Itulah kali kedua saya guna tandas saya tak kerti pakai. Sekali pertama saya ceramah di Jepun. Tandas dia macam tu. Tekan tak keluar air. Yang mana satu Tekan-tekan keluar muzik Doraemon. Muzik jadah apa? Tekan hak nombor 2, dia jadi panah. Mangkuk tu jadi panah. Bangun kita. Rupanya mangkuk tandas tu untuk musim sejuk. Jadi bila sejuk duduk situ, jadi panah lepas tu. Tekan banyaknya. Tekan baru keluar air. Terkejut pula. Air tu tembak. Pum pergi. Naya akulah tanda apa ni, apa bagi kat aku ni. Saya kenal sekali lah. Hak di Jepun tu Makcik Lehau tandas dia ikut time. Yang kita duk cari, tak jumpa air. Masa duk jalan, tot. Lagi 15. Buatnya, mereka buka pintu automatik, mampu aku. Celaka sungguh kata lah, apalah hampa buat tandas canggih sangat ni. Dia ikut bagi tempoh, berapa minit je boleh duduk dalam tu. Dia boleh duduk lama-lama. Dia lagi nak habis masa tu, lagi cepat, lagi kuat. Not. Yang kita tak ada habis lagi. Saya tak mahu masuk tandas ini tu. Rupa-rupanya di rumah orang kaya ni, hak tu tandas dia pakai. Cuma tak ada nombor, tak ada. Hak tu ada, duk tekan-tekan ni kejadah mana pula ni. Susahnya. Buatnya di rumah kita ada tandas macam tu. Tak keluar kat lihat. Menjerit dia. Tolong cari sayang, tak keluar. Sudah entah.
Saya pun waktu dah makan dengan dia, saya kata, Tok, tandai pelik dengan Datuk ni. Terkejut beruk saya, semua cermin. Saya semua. Ustaz tak tengok lagi bilik air saya. Dalam kepala otak saya mesti canggih lagi. Hak bilik tetamu macam tu, hak dia lagi, saya pun, Ustaz nak tengok? Jom. Jom. Buka-buka bilik dia, tuan-tuan. Telaga. Perigi. Ada batu, ada katak, ada baldi, ada pokok. Dia kata, Ustaz, saya ni asal orang kampung. Saya nak mandi macam suasana kampung. Tarik air. La ilaha illallah. Cedok perigi buat tarik timba. Ada bunyi katak pula. Dia belah katak tu semata-mata nak dapat bunyi. Yang bilik aku, bagi lagu tu. Rumah bilik lagu ni. Macam-macam tuan-tuan manusia ni. Bila duit banyak, tuan dia boleh buat. Yang terakhir, tuan-tuan, jom, selagi mana kita bercakap atas kebenaran, berbuat di atas kebenaran, Allah Ta'ala akan muliakan kita. Siti Khadijah kata pada Rasulullah, engkau bercakap yang hak, engkau berkata yang benar, engkau menyokong kebenaran, maka tiap-tiap kali itulah datangnya pertolongan Allah. Jadi 5 benda ni Siti Khadijah kata pada Rasulullah, Allah tak akan sia-siakan engkau. Allah akan muliakan engkau. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak supaya kita dimuliakan oleh Allah, jom kita tiru sempena dengan semangat hijrah ni, tuan-tuan. Kita buat 5 perkara yang diperbuat oleh Nabi SAW supaya Allah memuliakan kita di dunia, di dalam kubur, dan di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, cukuplah saya dah ceramah 1 jam setengah dah. Terasa dah Kak Leha 1 jam setengah? Memang tak terasa, Kak Leha kan bercakap. Yang terasa saya, tuan-tuan. Jadi saya dah ceramah di Malaysia ni 33 tahun. Inilah kali pertama datang ke kampung ni. Jadi kalau nak jemput lagi sekali, 33 tahun daripada sekarang. Cukuplah sekadar itu, kita jumpa lagi di lain masa. Saya minta maaf jika